Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita berada dalam satu majlis yang mana julung-julung kalinya diadakan atas inisiatif Institut Terjemahan Buku Malaysia, di mana telah dilaksanakan di Kelantan tempoh hari satu bengkel penulisan untuk murid-murid sekolah rendah dari tahun 4 hingga tahun 6. Tadi adik yang baca pengalaman dia tadi, adik sekolah kebangsaan daripada sekolah kebangsaan Padangkala. Mana tadi adik? Sekolah darjah berapa? Darjah 6. Darjah 6 saya duduk sebelah dengan CEO YDN. Duduk bersembang, kata tak bunyi Kelantan langsung. Itu dia duduk. Tak bunyi selain Kelantan langsung. Saya tingkatan 4 masuk maktab tentera diraja. Mak ayah hantar saja balik, senior datang, kau orang Kelantan? Ya bang, aku bagi kau seminggu, aku dengar kau cakap Kelantan lagi kau mampus. Ini darjah 6 kelas ni. Anak-anak sekalian, lagi yang saya hormati Saudara Sakri, CEO ITBM, Saudara Hadian, CEO Yayasan Didik Negara, kepimpinan kementerian, kepimpinan agensi, saudara-saudari, tuan-tuan. Apa yang paling penting yang kita perlu fahami dalam konteks kita melaksanakan program ini adalah sebenarnya untuk kita memberi ruang dan peluang. Ini benda paling penting. Memberi ruang dan peluang kepada anak-anak kita yang mempunyai bakat, yang mempunyai kebolehan, yang mungkin kita tidak tahu. Kita tak tahu dia macam ada, tapi dia tak ada ruang, dia tak ada peluang. Program sebeginilah yang akan memberi ruang, yang akan memberi peluang kepada mereka untuk mengoptimumkan potensi yang ada dalam diri masing-masing. Saudara-saudari, menulis merupakan satu asas yang paling penting dalam konteks pembangunan seorang insan. Saya berkesempatan berkhidmat di luar negara, mengajar di 3 buah universiti di Australia, di Australian National University di Canberra, University of New South Wales di Sydney, dan University of Tasmania di Hobart. Sebagai seorang ahli akademik, kita diajar, dididik oleh profesor-profesor yang senior bagaimana pentingnya untuk menulis. Dan saya ini dalam konteks menulis, boleh menulis dalam dua-dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Walaupun duduk di Australia hampir 20 tahun, penulisan bahasa Melayu itu masih lagi boleh dikatakan agak bagus. Datuk Abang tahulah, lalu duduk bersama saya dalam mesyuarat. Kerana apa? Kerana sewaktu kecil saya didedahkan dengan penulisan dan juga pembacaan. Dan sebab itu dalam majlis bersama dengan wartawan, seingat saya tahun 2020, saya jelaskan bahawa saya terhutang budi dengan wartawan yang mana pada waktu itu saya membesar dengan tulisan mereka. Dengan tulisan, penggunaan bahasa yang cantik, penggunaan perkataan yang cermat, membolehkan budaya atau sikap itu dibawa sehingga ke hari ini. Dan usaha ITBM ini sebenarnya akan dapat membina dalam kalangan anak-anak kita bahawa mereka faham untuk menulis sebuah buku ianya datang daripada beberapa bab. Untuk menulis sebuah bab ini datangnya beberapa muka surat. Di setiap muka surat ini mungkin ada beberapa perenggan, dan dalam setiap perenggan ini ada beberapa ayat, dan dalam setiap ayat itu ada beberapa perkataan. Maka kita ajar mereka bahawa dalam penulisan, nak mula menulis, nak pilih perkataan pun merupakan satu usaha yang penting dan perlu diberi perhatian. Dan dalam konteks ini juga, pada bulan Februari tahun ini kita lancarkan konsep Sekolahku Sejahtera. Dalam konsep Sekolahku Sejahtera, anak-anak kita tahu konsep Sekolahku Sejahtera. S itu selamat, seronok dan sihat. E itu etika dan empati. J itu jati diri. A itu adab sopan. H itu harmoni. T itu tekun, teliti, terampil. E itu eksplorasi. R itu rasional. Dan A itu artikulasi. Dalam konteks penulisan cerpen,
perkara berkaitan dengan artikulasi atau huncahan itu merupakan sesuatu perkara yang amat penting untuk ditekankan. Dalam konteks penulisan cerpen juga, rasional. Setiap cerita itu jalan ceritanya, hubungan antara satu babak dengan satu babak yang lain mestilah ada rasionalnya. Dan dalam konteks ini juga kita mengajar murid supaya tekun, teliti dan cekap. Terampil itu cekap dalam konteks untuk membolehkan mereka menulis satu cerpen dengan cukup baik. Hari ini kita membuat pelancaran di peringkat nasional. Perintisnya di Kelantan dan selepas ini akan turun ke setiap negeri dan juga setiap wilayah persekutuan untuk membolehkan anak-anak kita di negeri-negeri ini didedahkan tentang penulisan cerpen. Mungkin jumlahnya kali ini tidak begitu ramai. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang, jumlah penglibatan murid kita dapat terus tingkatkan dari semasa ke semasa, khususnya ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya doakan yang terbaik untuk saudara-saudari semua, anak-anak sekalian. Apa yang paling penting, ini merupakan asas yang perlu diketengahkan selain daripada program yang kita buat dalam kurikulum dan co-kurikulum. Saudara-saudari, penekanan kita di Kementerian Pendidikan apabila kita masukkan peperiksaan khususnya UPSR dan PT3, kita mahu setiap anak kita ini merasakan dalam diri dia ada kekuatan. Mungkin dia agak terkebelakang sedikit dalam mata pelajaran matematik, tetapi dalam mata pelajaran bahasa, beliau dapat menulis dengan baik, memilih perkataan dengan baik, menyusun ayat dengan baik. Kalau kat sekolah yang paling pandai buat sajak dia lah. Jadi dia datang ke sekolah, walaupun dalam certain mata pelajaran itu dia mungkin terkebelakang sikit, tapi dia rasa dalam bahasa, dalam penulisan dia ada kekuatan. Kalau dia tak pandai dalam bahasa, dia mungkin pandai dalam bersukan. Kalau tak pandai dalam bersukan, dia mungkin pandai dalam seni lukis. Jadi perkara ini yang kita inginkan kita tanam dalam diri anak-anak kita, supaya setiap daripada mereka merasakan bahawa mereka mempunyai kekuatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan majlis pelancaran PK penulisan cerpen dan penerbitan antologi cerpen peringkat kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, Menteri Pendidikan kita pada hari ini YB Raziuddin telah membantu meningkatkan dalam bidang pendidikan di negara kita. Mereka juga telah memperkenalkan konsep sejahtera yang telah ditekankan pada hari ini dan diharapkan konsep tersebut dapat berkembang luas dan diamalkan oleh semua guru dan juga warga pendidik di seluruh Malaysia. Baiklah, seperti ditekankan, sistem pendidikan kita sekarang ini memang telah berkembang, bukan sahaja dari segi akademik dan juga di luar akademik. Itu di sekolah kita ada core curriculum, ada dan juga core akademik. Jadi saya nampak Malaysia boleh memperkembangkan lagi lah daripada segi pelbagai bidang setaraf dengan negara-negara maju yang bukan sahaja yang menekankan kepada akademik atau peperiksaan, tapi juga menekankan kepada konsep naturalisme, iaitu belajar secara menggunakan natural dan juga begitu menekankan kepada potensi yang ada pada murid. Untuk buku-buku daripada yang semakkan 2017, kebanyakan kita dah terapkan teknologi-teknologi terkini, teknologi digital, antaranya AR, lepas tu ada QR yang kita link kepada bahan-bahan yang murid boleh gunakan dalam pembelajaran mereka lah. Jadi macam AR ni kita boleh beri kefahaman lebih kepada murid. Jadi penggunaan AR tu sendiri merangsang juga kreativiti murid lah untuk diorang menerapkan teknologi dalam pendidikan mereka. Jadi menteri kita ni, Datuk Raziuddin ni telah banyak memberi sokongan, memberi semangat juga kepada guru-guru untuk advance lagi dalam sesi pembelajaran mereka, dan juga banyak memberi rancangan lah kepada guru-guru ni untuk explore dengan lebih banyak lah, lebih mendalam tentang teknologi, tentang bahan, tentang even macam sekarang ni pun dah banyak didik TV semua ada kan. Jadi banyaknya dia memberi sokongan lah, memberi semangat pada guru-guru untuk lebih advance lah dalam pembelajaran mereka.
terutama macam program hari ini, kita dapat lihat ramai sebenarnya murid-murid sekarang dia tak terlingkup kepada pembelajaran saja. Tapi sebenarnya murid-murid sekarang kita boleh congkil macam-macam bakat. Even tak semestinya kepada penulisan, tapi sebanyak dari segi menjadi pengacara, menjadi penyampai dan macam-macam lagi lah. Maknanya murid sekarang ni kalau kita latih dengan lebih ini, kita dapat melahirkan ramai murid-murid yang macam-macam bakat sebenarnya kan. Macam itulah. Okay, kalau macam sekarang ni walaupun tak ada exam, murid-murid ni kita dedahkan dengan lebih banyak lagi program-program co-akademik. Walaupun kita ada exam tapi kita ada cabang-cabang lain. Macam contoh hari ni kita ada majlis pelancaran antologi yang mana kita ada 30 murid yang boleh menulis cerpen. Jadi antaranya inilah hasilnya bila kita boleh congkil bakat budak-budak tu dalam arena yang lebih lain. Contohnya penulisan cerpen, bola sepak ataupun sukan dan permainan. Banyak lagi yang boleh kita dapat daripada program-program co-akademik. Okay, kalau kita nampak sekarang beban tugas guru tu tidaklah begitu ketara. Pun begitu, ada juga perkara-perkara yang kita nampak penambahbaikannya, terutama dari segi aspek macam mana kita manage kes isu beg berat, kita manage macam mana kita dapat lokal untuk sekolah-sekolah. Itu satu pembaruan lah kepada pihak sekolah, satu input yang bagus lah untuk zaman sekarang ni kan. Kita tengok budak-budak pun dah tak perlu dah berat-berat lagi bawa beg ke sekolah. Jadi itu antara penambahbaikan yang kita nampak lah.